okey. Janganlah tunggu sempurna. Kan? Cuma sebab sekarang ni kita tak boleh nak confirmkan dari segi alat. Kamu metodologi kamu kena check kat Mama. So assume sekarang ni benda tu sempurna lah. Betul. Dan sekarang ni kita membayangkan benda tu sempurna. Jadi bila sempurna maknanya benda tu alat tu available. Alat tu available, mana boleh proceed lah sebab tujuan kita metodologi tu nak memastikan alat tu ada. Benda chemical ada, cukup. Mana boleh proceed. So once benda kita check benda tu clear dan kita boleh proceed, bila proceed tajuk tu dia panggil viable lah, mana boleh buat. Topik tu boleh buat. So bila topik tu boleh buat, so boleh continue writing lah. Lepas tu saya dengan topik 3 dulu nak memastikan benda alat-alat tu ada. Cuma sekarang senario dah berubah lah. Kita tak boleh nak semak alat ada ke tak ada. Kan? So buat masa ni kita anggap idealnya ada lah. Okey. Okay, apa soalan yang seterusnya? Sir, boleh ke guna review artikel? Okey, tu saya kata senior kamu sekarang dia kena buat macam tu. Kan sini kamu dia terpaksa gunakan yang itu. Dia sebab dia tak boleh ke lapangan. Dia tengah buat literature review. Sebab tu kalau kamu tengok dalam grup Facebook tu banyak saya share macam mana nak buat literature review. So kalau kamu ikut panduan itu baguslah, mana literature review kamu mantap lah. Mungkin tak sedetail mereka lah, mereka sebab bergantung sempurna pada literature review. Faham? Tapi kalau kamu buat sama macam mereka lagi bagus. At least kalau kata in future berlaku apa-apa, mana kerja kamu tu dah boleh guna lah. Faham maksud saya? Faham. Ada soalan seterusnya? Tak ada. Sebab tak buat introduction lagi. Introduction? Tak start lagi introduction tu. Okay. So introduction tu dia ada intro, problem statement, objektif. Okay. Lepas objektif dia ada scope of study. So sebelum menulis faham lah tajuk tu maksudnya problem statement tu apa? Cari yang maklumat. Apa itu problem statement? How to write problem statement? Sebab kalau kamu tak tulis betul-betul, kamu tak nampak masalah. Daripada masalah tu timbulnya objektif, benda yang kamu nak selesaikan. Saya ulang balik Pertama ada introduction, lepas introduction problem statement. Introduction tu ialah overview ataupun background. Okay, latar belakang lah supaya pembaca faham apa sebenarnya yang kamu nak kongsikan maklumat. Okay. Itu di introduction. Lepas introduction dia akan membawa kepada problem statement. So dekat introduction tu dah mula dah cerita sedikit-sedikit daripada bibit-bibit percintaan, orang mula nak kenal. Okay, lepas tu baru masuk pada problem statement. Okay, bila masuk problem statement, orang nampak masalah di situ. So daripada problem statement tu kamu cuba nak selesaikan. Kamu nak cuba jawab persoalan yang kamu timbulkan. Di situ dah tanya objektif kajian. Okay, daripada objektif kajian nanti akan datang kepada sumbangan significant of study ataupun kepentingan kajian. Dia semua saling berkait tau. Dia saling berkait. Lepas significant of study bawa pada scope of study. Kena faham lah scope of study tu apa. Okay, so dapat. Kalau kamu tengok sini kamu pun bukan contoh yang baik dalam Facebook group tu, tapi setidak-tidaknya kamu boleh tengok lah. Chapter 1 faham tak? Ada contoh dekat Facebook. Ada. Kenapa terkejut pula? Tak dengar. Oh, tak dengar.
Okay, apa lagi nak tanya? So kita nak buat meeting every week hari Jumaat tu boleh ke? Hari Jumaat terpulang lah. Ah. Sebab hari Jumaat tu kalau kamu nak rasa hari Jumaat tu tak terlambat, saya lebih prefer hari Senin. Sebab apa saya cakap, kamu dah boleh prepare untuk minggu tu. Hari Senin. Isnin petang. Boleh. Macam sekarang. Tak kisah. Kita ubahlah ke hari Senin petang macam hari ni lah. Kamu lapar. Boleh? Janganlah kan. Sebab saya rasa sebab hari Jumaat tu dia psikologi manusia dia walaupun dia duduk di rumah dia dah mula mood cuti. Kan? Hari-hari mood cuti. Itu lagi bahaya. Hari-hari mood cuti. Okay. 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 Kiranya kami Delay lah, saya dengar suara saya semula lah, ada delay. positif. Line. So, Yelah, lain lambat. Mana saya cakap, kamu dah dapat lambat. Lepas tu saya dengar semula suara saya. Saya tak. Okey, okay, sir. Okey sir. aku nak tanya, siapa nak tanya soalan? Sekiranya kita orang proceed dengan chapter 1 lah terus ni ke? Ya. Sebenarnya boleh tulis serentak sebenarnya. 1, 2 dan 3. Sebab nak menulis chapter 1 kena baca. Bila kau baca boleh tulis di teacher review. Cuma dia tak sempurna lah. Tapi penulisan tu berlangsung serentak kan? Faham maksud saya? Faham, tapi saya kena buat satu benda dalam satu masa. Bukan, memang satu benda satu masa. Maksud saya mesti ada mapping. Mapping chapter 1, mapping chapter 2. Faham tak? Mesti ada kerangka. Sebab bila membaca, maklumat yang sama akan digunakan untuk chapter 1 dan chapter 2. Mungkin maklumat yang itu, maklumat A di chapter 1 kita terangkan ringkas sahaja. Tapi dihuraikan lebih detail di peringkat chapter 2. Faham maksud saya? Sebab tu kena buat serentak supaya mapping tu kamu tahu. Supaya ada kesinambungan. Faham? Okey? Alright, apa lagi nak tanya? So kalau nanti dah tulis introduction, tapi takut ganggu masa sir. Saya nak consult sir macam kalau saya dah tulis sikit, lepas tu nak suruh sir komen betul ke tak? Boleh. Boleh je. Okay. Compose FB. Boleh hantar je tu buat notifikasi. Boleh. Okey. Okay. Sebab takut nanti kan saya tak baca. Kadang kamu tag kat nama saya, maksudnya bila kamu baca, kamu hantar, lepas tu tengok saya tak ada like, tak ada apa, tak ada komen, kamu tak senyap je. Ni WhatsApp lah. Kan? Udah 24 jam. Lepas 24 jam, tak ada, boleh reminder lagi. Cik Fairuz, ni itu dia katalah bila lagi nak jumpa. Kan nak bincang benda tu. Faham tak? Macam kamu buat semalam, boleh pun kamu buat. Tahu pula nak cari saya. Minggu lepas tak cari pun. Kan? Boleh je. Semalam saya tak respon, saya sibuk semalam. Okay sir. Saya sedang mandu kereta, lepas tu saya ada buat hal lain lah. Sebab tu saya tak baca. Okay. Rasa ketua keluarga. Sibuk beli barang. Sibuk. Saya nak ajar kamu, saya kena belajar juga. So saya belajar. Kelas online juga. Cuma cara dia tak sama lah. So nanti saya akan buat kelas macam kamu. Saya akan beri bahan, saya buat video. Okey, nanti saya akan share lah dalam grup. Kalau kamu tengok pun yang senior-senior kamu tu saya dah share dah YouTube kan, link kan. So
So sepatutnya kamu baca kat situ. Tengoklah, tontonlah. Okay. Dia membantu kamu sebenarnya. Teknik-teknik SLR, sistematik. Dia sebagai penyelidik, kamu mesti ada eager lah nak cari maklumat. Mesti, cuma kena ada disiplin buat kerja kat rumah ni cabaran lagi besar. Kan, kena ada jadual. Kena ada jadual. Okey, contohnya aku kena sejam. Okey, kita pergi kat Facebook ke apa ke fokus. Buat je kat situ. Okey, kalau nak membaca tutup internet. Okey, baca je. Itu dekat tangan mesti ada buku. Membaca mesti menulis. Kalau membaca tak ada menulis bukan nama membacanya. Ini bila membaca tu mesti ada niat. Semua itu. Kan? Ni nak solat asar ke, solat maghrib ke, kena ada niat. Kalau tak ada niat, membaca tu jadi seolah-olah tak ada hari tuju lah. Dengan ada niat tu, kata okay, sekarang ni aku nak membaca 5 jurnal. 5 jurnal aku nak baca apa? Aku nak baca abstrak. Kenapa aku nak baca abstrak? Aku nak kena pasti yang mana yang reference yang paling utama. Aku nak susun dia punya priority dia. Okey. Dah baca abstrak, aku nak baca dalam tempoh setengah jam. Setengah jam tu fokuslah baca abstrak. Once dah selesai abstrak, output kita apa? Kita dah output kita tadi kita nak senaraikan dengan paper utama dan paper yang sampingan. So itu matlamat kita. Lepas tu kena ada niat. Contohnya kamu dah kena pasti satu paper. Okey. Sekarang ni sekarang saya nak tulis mapping untuk check. Okey, macam mana saya nak so kamu baca dah jurnal ni mapping ni macam mana, kamu cuba lakarkan cerita tentang apa. Apa itu udara ni dalam bangunan, luar bangunan contohnya. And then orang kata kenapa lah orang sekarang pada dalam bangunan. Nampak tak? Tengok corak bagaimana dia mundur. Okey, dia satu paper dia ada mapping dia. Kamu dah nampak idea utama dia. So dia ada 5 idea utama dia introduction. Paper 2 mungkin ada 3 4 atau 5. First satu sebenarnya tapi kamu tengok ada corak, kamu akan nampak ada satu pattern. Macam mana penulis itu menulis. Maksud dalam topik introduction tu kamu tengok ada perkara-perkara penting yang selalu penulis highlight. Okey. Okey, mungkin you boleh tutup dulu you punya mikrofon. Sebab ada gangguan kat sini, tak jelas apa kita. Tutup sementara you punya mikrofon. Saya dengar dia ada gangguan ni sebab ada di kalangan kita ni dia punya receiver lambat. Maknanya Khatijah mungkin dah dengar dah, Anissa baru dengar, dia macam tu ada gangguan tu. Okey, dia sebab dia punya bandwidth lambat kan. Okey. Berbalik pada soalan saya tadi, pertama apa pun kerja kita mesti ada niat. Kamu kena sebab masa dekat rumah nampak macam banyak tapi tak banyak. Sebab dia ada banyak gangguan kan. Kamu tak ada betul-betul privacy lah. Walaupun kamu kata okey mak sejam ni jangan kacau nak buat ni sekian-sekian, itu waktu belajar. Tapi waktu nak ulang kajinya jadi dia lagi mencabarlah. Bukan dekat hostel kan. Dekat hostel kamu boleh buat hal kamu tapi kat rumah tak boleh lah. Setidak-tidaknya kena juga membantu ibu dan ayah paling tidak lah. Okay. So kena set masa. Cuba kena pasti waktu yang produktif untuk kamu fokus. Kalau tanya saya tentang FYP ni, setiap hari kena buat. Setiap hari. Sekurang-kurangnya sejam siang, sejam satu malam. So 2 jam. Okey? Bila kamu dah letak dalam jadual, bila kamu duduk nak buat kerja tu, mesti ada matlamat. Okey, sekarang ni sejam pertama ni aku nak buat apa? Okey, pertama hari ni aku tengok, okey dekat Facebook tu ada SLR, Systematic Literature Review. Tengok tu pertama dia buat, dia ada kolom-kolom untuk daftarkan semua reference. Okey, so dekat situ kamu masuk, key in kan, masuk semua maklumat tu. Okey, dekat situ ada tengok, kalau kamu baca situ ada banyak kolom apa sebagainya. So cuba fahami. Tak faham boleh tengok dekat YouTube apa itu SLR, macam mana nak buat, kenapa nak buat benda tu. And then ada lagi dalam YouTube ada how to read journal. Okey, benda-benda ni skill. Benda ni saya tak boleh nak ajar secara detail, tapi kamu kena cari supaya kerja kamu lebih cepat dan produktif lah. Maksudnya kalau kelaziman 2 jam kamu dapat hasil A, yang sekarang ni kamu buat 30 minit dapat hasil yang sama, iaitu hasil A. Sebab skill kamu ada skill. Skill ini dibantu dengan tool, alat. Alat macam Excel yang ada template-nya, kamu just isi sahaja. So perkara-perkara ni dah ada saya kongsikan di situ.
Kamu tengok juga saya ada share satu buku macam mana perkataan-perkataan paraphrase, perkataan nak digunakan. Kalau literature review macam mana, dekat introduction macam ada buku tu. Okey, benda-benda ni yang membantu kamu untuk menulis. Of course, nak menulis mula start dengan membaca. Nak start membaca kena start dengan ada bahan bacaan. Nak start cek bahan bacaan kena ada teknik search. Saya tak pasti sejauh mana data maklumat yang kamu ada. So contohnya, okey, kita dah kena pasti berapa database daripada Google Scholar yang biasa pelajar guna yang saya tak berapa recommend. Boleh guna Google Scholar tapi dia berada dalam senarai yang terbawah lah. Yang ke-10, bukan yang pertama. Pertama mestilah database yang library subscribe. Contoh macam ScienceDirect, okey, ataupun dia panggil SCI, WOS, ada banyak database dalam ni. Nanti saya share maklumat-maklumat tu. Daripada situ teknik mencari macam mana? Maknanya kita ambil 5 tahun terkini contohnya. Kata kunci apa kamu pakai. Okey. Dari situ bila cari maklumat, jumpa maklumat, kamu save. Macam mana nak save? Itu pun saya dah terangkan dalam perjumpaan kita. Save tu author dengan year. Boleh save tu author dan year supaya senang nak retrieve. Okey, senang kita nak cari balik. Kena renamekan file itu. Jangan save pakai original sebab kadang-kadang bila download tu dia keluar dalam bentuk nombor siri. Panjang dia punya file name kan. So bila kamu nak buka nak cari maklumat pun dah blur. Dan saya harap kalau buku nota kamu tertinggal dekat college hari tu, buku FYP kamu, so kena ada satu buku FYP kamu lah. Saya lebih surekan menggunakan buku manual lah. Bukan tak boleh pakai komputer nak mencatat. Tapi kalau kamu cekap macam saya prefer buat kerja macam tu sebab saya buka 2 window lah. Satu window untuk baca, satu window untuk menulis kan. Dia kecil lah sikit kan. Kita buka 2 window, multiple window lah dekat desktop. Okey, untuk kita bekerja. Okey, mana satu ni share, mana kita kena window tu kita kena resizekan dia punya frame dia kan. Okey, belah kiri untuk file, belah kiri untuk Word tu kita mencatat sebagainya ataupun Excel. Yang ni satu skill lah sebab macam Word kita boleh pisahkan beberapa window, Word sendiri boleh dipisahkan window dia. Ataupun macam Excel pun boleh dipisahkan. Benda-benda tu skill. Kemahiran menggunakan teknologi. Okey. So berbalik pada yang saya nak sampaikan ni, mesti ada niat. Kamu kena ada niat. Kalau tak ada niat ni, maksudnya niat yang terbaik adalah hasil akhir kamu. Apa yang saya nak. Kalau kamu nak kata masa sejam ni saya mesti ada 10 senarai jurnal yang telah dimasukkan database-nya. Nampak itu output kan? So output tu jadi niat kita. Jelas So saya stop kat sini dulu berkenaan niat. So saya buka untuk you bertanya dululah. Silakan. Kalau ada tanya dulu berkenaan dengan niat dulu. Sebelum saya pergi seterusnya. Siapa nak tanya on balik mikrofon. Okay, tak ada sir. Tak ada sir nak tanya niat. Niat apa niat? Nawai tu sama Radin. Ya niat masa tu. Tak ada sir. Tak ada? Okey, saya syorkan bacalah cari buku research methodology ataupun pergi layar YouTube how to read journal. Okey. Ada banyak. Kalau tak ada soalan? Adina tak ada? Anissa tak ada? Tak ada. Tak ada, okey. Kalau tak ada niat, kita ada yang tunggu. Ya. Kalau tak nak PM sir dekat dalam grup pun boleh sir. Sekan lah sir. Ramai sangat orang dalam tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ya ke? PM tepi. PM tepi tak ada sir? Tak ada. Dia macam ni. Tujuan kat situ, okey. Pertama, kalau kamu ada masalah dan mereka pernah alami, dia akan share lah maklumat dia orang respon sebenarnya. Kan,
tengok tau, kita dia lebih baik kita buat kerja berjemaah secara besar, sebab kalau dia alami masalah sama dia boleh share kan. Kamu sebenarnya cuma masalah kamu tak gunakan sumber dan peluang yang ada. Kamu sendiri tak pernah say hi kat senior, tanya okay, apa tips betul ke, tak ada pun. Kenapa nak rasa malu? Sedangkan kamu nak belajar, malu tu tak kena tempat. Malu tu tak kena tempat. Okay. Tak apa kalau kamu malu kat situ, kamu tanya kat Facebook. Facebook kan ada topik kan, kamu boleh create topik. Di situ kamu boleh belajar. Contohnya soalan untuk chapter 1. Boleh tanya kat situ. Dan saya lebih suka dekat FB berbanding WhatsApp. Sebab kat FB dia senang nak cari kan. Kamu pun boleh cari kat situ. Contohnya sekarang saya ada share banyak YouTube punya link. Kalau kamu faham kat situ nak tanya kat situ terus. Itu lagi mudah. Faham tak? Okey. Dia kena berkomunikasi lah, sebenarnya berinteraksi. Kalau kamu tak berinteraksi, saya pun tak tahu macam mana nak guide you all. Okey. Nurul habis dia dah beku kat situ. Saya tak tahu. You all nampak dia bergerak ke, you all nampak dia beku? Saya nampak dia beku je freeze. Dia beku. Dia beku. Dan wajah dia beku tu menarik tu, tersengih dia. Kamu buat screenshot kat dia. Ada soalan yang lain? Ya, punya time tak okey ke? Okey, sekarang kamu kena ada ni. Kamu kena buat gancat. Tahu apa itu gancat? Gancat. Jadual perbatuan. Tahu tak gancat? Tak. Tak tahu. Dia dah keluar dah. Kesian dia. Line you tu tak elok. Line you. Line dia tak elok. Dah buat gancat. Gancat. Gancat, jadual perbatuan. Minggu ni dah masuk minggu ke-5. So apa output 5? Minggu ke-6 apa dia? Minggu ke-7 apa? Minggu ke-8 dah mood raya. Minggu 9 raya. Minggu 10 siapa kata tak ada raya? Siapa kata? Kamu kata tak ada. Cuma rayanya berbeza lah. Gancat ni saya rasa ada dekat ada download hari tu. Kan? Boleh lah sebab benda tu memberi pada pada kamu. Okay? Sebab di situ nanti kita boleh semak kamu capai tak milestone. Satu lagi milestone lah, dia sama je, benda sama je. Sebagai milestone, jadual perbatuan, kamu dah sampai mana? Checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3, checkpoint sebagainya. Contohnya, contoh, minggu ni kamu buat draft chapter 1. Minggu ni ialah minggu ke-5. Kamu hantar hari Jumaat depan. Itu buat draft pertama. Okey? Itu minggu yang pertama. Draft pertama. Alright? So nanti saya akan komen nanti, saya cuba beri komen untuk draft metodologi. Okay, nanti saya akan beri komen untuk draft metodologi. Selamat kembali Nurul. Tadi kita bercakap tentang gancat, jadual perbatuan. Dia lambat, dia delay. Kalau kamu perasan saya dah cakap baru dia respon. So kamu pegang mana Nurul? Gua mana kau duduk? Dia duduk Selangor ke? Selangor kat Dia mana? duduk Selangor. Kat mana? Kat mana ya? Lupa nama tempat.
Kamu pakai apa? Wi-Fi ke, phone ke? Ya betul. Betul lagi. Ha? Dia betul lagi. Dia buat sangkut lagi. Saya tak tahu siapa buat lawak. Dia ketawa pun dia buat. Tak tahu. Sabar Dia je. tengok. Okey. Betul So jelas. lagi. Ha. So ada dua benda tadi. Pertama kena ada niat lah kan. Supaya kamu tahu apa yang kamu nak capai setiap hari. Ingat setiap hari tau. Setiap hari. Kalau kamu tak buat setiap hari, bila kamu kata hari ni nak jumpa, esok baru nak buat, kamu akan rasa terbeban lah. Jadi stres lah. Peruntukkan masa lah setiap, kalau tanya saya kurang-kurangnya 2 jam. Kalau tanya saya lah, 2 jam. 2 jam tu sebenarnya sejam ataupun 3 minit pertama merancang kerja. Lagi 1 jam setengah tu untuk buat maklumat sebagainya. Setiap hari. Itu yang pertama. Yang keduanya mesti ada gancak. Mana tempoh sekarang minggu ke-5 kita ada lebih kurang 9 ke 10 minggu. Tu dalam gancak kamu ada itu je lah. Cuma saya prefer kalau boleh pendekkan lagi lah sebab tinggalkan 2 minggu sebagai buffer. Maknanya kalau kita ada 10 minggu jadikan je 8 minggu. Supaya kalau ada apa-apa yang berlaku kita ada lagi 2 minggu kecemasan yang kita sendiri tentukan lah. Saya koordinator dah share jadual kan. Deadline semua dia dah sediakan. Dah. So kamu kawal sikit deadline tu daripada dia. Supaya dia akan beri benefit pada kamu. Deadline kita bila? Ya? Deadline kita bila? Saya tak tahu. Tanya koordinator lah. Saya kan nanti saya beri salam maklumat. Dah 6 kan? Aku- Dah 6. Kita siapa? Dr. Nurul ke Dr. Nurul? Nadia? Senizam. Senizam. So kena tanya. Dia bagi tahu saya tak check. Dia maknanya kamu tak bersedia. So dalam buku saya akan tengok tu diary dari FIB kamu tu. Saya akan tanya, nanti screenshot ambil gambar. Saya akan tanya tu, tolong ambil gambar 5 hari berturut-turut. Saya kata apa yang kamu buat. Ataupun saya create Google Form. Setiap hari ambil kat situ. Lagi mudah. Kalau kamu tak isi maklumat Google Form tu bermaksud kamu tak buat kerja lah. Okey? Nak mana pilihan? Okey. 24 Jun. Apa yang kamu nak? Kan? Okay, dia ada banyak platform lah. Ada banyak platform. Kalau perlu kata kita berjumpa ataupun seminggu 2 kali, itu memendekkan masa pun boleh juga. Tapi kena ada objektif lah. Kenapa kita nak berinteraksi macam ni. Kalau macam ni saya ada soalan tak ada. Ada soalan tak ada. Susah lah. Saya pun tak tahu macam mana nak buat kan. Sebab nak guide you all. So you mesti ada, okay Cik Fadul saya tak faham ni. Apa benda ni boleh saya boleh ni. Kadang saya tak boleh jawab sekarang, saya jawab kemudian. Jelas Jelas. Okay. Jelas. So saya tak ada ambil masa lama. So saya harap nanti apa-apa pertanyaan boleh tanya dekat Facebook group. Okay, mungkin boleh kamu boleh create sendiri. Untuk buat topik tu kamu boleh create. Contohnya topik satu. Okay, apa dia. Okay, jelas? Jelas. Cuba saya minta kalau boleh ni tolong pastikan ikut format yang betul. Saya seimbas kalau saya baca saya ikut format lagi format maknanya dia punya margin dia, font dia, space dia, kena tolong ikut betul-betul start dengan format itu dahulu. Check benda tu. Saya rasa saya pun dah share buku panduan dalam FB group. So boleh guna yang ni. Tolong semak. Okey. So ada apa-apa pertanyaan? Kalau tak ada, kita kasih 20 soalan. Kalau cek WhatsApp saya dah hantar dalam kontrak. Cek WhatsApp masing-masing saya dah hantar barang kontrak.
Semak betul-betul, kalau ada masalah boleh hubungi saya semula. Okey. Okay. Dan kalau boleh jugalah, saya mengharapkan sebab bekerja sendirian ni tak sama macam bekerja di kampus. Mungkin you all boleh decide lah setiap hari ambil masa dah 15 minit ke 30 minit ke. Saya tak tahu you all boleh buat ke Google Chat macam ni? Ataupun WhatsApp call ke? Ataupun yang pakai Facebook. Facebook pun boleh, chat. Facebook chat. Facebook. Boleh juga. Nanti lepas ni saya cuba pakai Facebook tengok boleh tak? Saya nak you all 3 orang ni sentiasa berinteraksi. Maksudnya aku ada masalah ni, kita orang buat. Faham kan? Supaya you tak ada feel lonely lah. Dia tak ada dia jadi stres. Paling tidak pun you tanya khabar lah. Okay, hari ni kau buat apa? Aku tak buat apa-apa lah. Aku pun sama lah. You rasa selamat. Kan? Tapi mungkin lah salah seorang kena main peranan lah. Jadi motivator. Jangan macam tu. Kita kena tulis ni. Kojar selalu. Boleh. Sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain lah. Sokong menyokong. Boleh? Boleh, insyaAllah. Okay, saya rasa saya stop kat sini dulu. Nanti saya cuba call gunakan FB chat. Okay, tengok macam mana. Supaya you all ada pilihan lah. Sebab saya tengok kat sini, dulu kesian dia. Tersangkut-sangkut dia. Okay. Dekat saya tak sangkut. Tak ada okey ke? Ha? Dekat dia okey. Dia okey? Dekat saya pun semua orang okey. Oh. Anissa je beku. Saya tak dengar dia cakap. Anissa okey, cuma dia tak bersuara. Cuba Anissa suara dia. Sebab macam double ni semua dekat saya. Ulang balik Anissa. Dia macam double-double suara. Yelah double-double, betul double-double. Tak apalah, nanti kita tengok platform apa yang mudah untuk kita berkomunikasi lebih lancar. Okey? Boleh kita stop di sini? Okay, sir. Thank you. Alright. Okey. Okey, hingga kita berjumpa lagi. Kalau boleh kita jumpa, mungkin minggu ni kita akan jumpa berapa kerap sikit sebab kita tertinggal minggu lepas. Okey, nanti saya akan share ni. Saya akan beritahu bila mungkin hari Rabu atau hari Khamis. Sebab nak kejar masa sikit. Pertama saya nak tengok kalau boleh hari Rabu atau Khamis nak tengok perancangan kerja kamu. Gancat tu. Boleh Okey. Kamu boleh tengok di sini, cuba cari file tu, type Gancat. Mesti akan keluar lah. Saya cuba cari kat Facebook. Ada sini dia share Gancat tu. So kalau ada, kamu download, kamu edit je lah kat situ. Dia lagi pantas buat kerja macam tu. Ataupun boleh Google sajalah, research Gancat dekat dalam Facebook bahagian ni. Boleh? Nak tengok apa minggu ni? Kita nak tengok apa minggu ni, tersangkut tadi. Anissa lah. Kamu senyap dosa sengit bos sekarang nak menaik. Kan saya kata minggu ni saya nak tengok Gancat. Okey. Gancat dulu, Gancat dulu. Nak tengok sebab saya nak tengok perancangan kerja kamu macam mana. Bila nak hantar chapter 1, chapter 2, chapter 3, draft pertama, draft kedua, draft ketiga. Boleh? Kamu dah hantar chapter 3 pertama. Okey. So kita tengok nanti saya beri feedback macam mana. Alright, jelas Okay, sir. Nanti saya cuba hubungi melalui Facebook pula. Kita cuba Alright. Kita Okey. Okay, Assalamualaikum. Bye. Salam. Salam. Astagfirullahaladzim. Kau nak keluar ke Kucang?